Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua. Bangun. Yang mana semalam mungkin bercuti, hari ini dah mula kerja ya. Tengok kami di Malaysia hari ini bersama dengan saya Fazli Fuad dan juga Sofia. Ya, semoga anda dapat baik saja, sihat, ceria seperti Afad di sebelah saya. Pastinya hari ini 15 Ogos 2023 dan ialah semalam bercuti, hari ini kita mula bekerja, tapi semoga bersemangatlah. Pastinya banyak pengisian yang kita akan kongsikan hari ini dan semestinya antara kita bincangkan nanti. Ini satu perkara yang mungkin sentiasa atau selalu terjadi kepada anak-anak kecil, kanak-kanak dan sebagainya, bisul. Bisul. Mungkin satu topik yang mungkin tak ramai nak bincangkan, tapi hari ini kita akan perincikan sebab ramai yang kena dan kena bukan sekali saja, 2-3 kali. Jadi apakah puncanya kita akan dapat tahulah sebentar saja lagi. Yang ramai mungkin tidak kongsikan tentang bisul ni, mungkin anda tidak terkena lagi dengan bisul ni. Kan mungkin macam alah bisul tak ambil pot kan, tapi kalau yang mana dah kena bisul, dah tahu dah dia punya peritnya, dia punya sakitnya macam mana. Sebenarnya bisul ni kita tak tahu dia jadi bisul. Kadang-kadang kita tengok dekat permukaan kulit kita nampak warna merah sahaja. Gatal kan, kita garu-garu. Tapi lama kelamaan dia mungkin akan timbul sedikit demi sedikit. Sebab apa yang timbul tu adalah nanah di bahagian bawahnya. Jadi bila nanah tu dah membesar nanti, itulah digelar sebagai bisul. Dan kita bakteria atau parasite, apa yang boleh kita bezakan tu nanti kita akan perincikan. Dan bukan itu saja, kita seorang legenda, seorang superstar lah saya boleh kira, yang akan bersama kita hari ini. Yes, kita akan bersama dengan Bandi Amok. Saya dah excited sebab kita dah dengar sikit lah lantunan suara dia sikit masa rehearsal tadi tu. Okey, ingat tak lagu dia macam mana? Awak lah kena nyanyikan. Semakin jauh. Sikit. Abang Bandi dah usaha. Bandi Amok nyanyikan. Ya, ada 2 lagu Abang Bandi akan nyanyikan. Sebab kita tahu Abang Bandi Amok dulunya vokalis kumpulan Fabians, terkenal dengan lagu Rumi dan Julie. Dan juga kita akan dengarkan lagi lagu daripada persembahan Amok, iaitu lagunya Matahari sebentar lagi. Betul. Pastinya masih dengan topengnya. Itu adalah satu kata trademark ikonik. Kita akan saksikan sebentar saja lagi, tapi sebelum itu ini kita menggemparkan ni antara yang menjadi headline di setiap portal berita semalam. Kru penumpang Malaysia Airlines MH122 kena ancam seperti gambaran ini. Penerbangan pesawat Malaysia Airlines MH122 dari Sydney, Australia ke Kuala Lumpur tergendala apabila seorang lelaki mengancam kru dan penumpang pesawat berkenaan. Dan The Sydney Morning Herald melaporkan pesawat itu sepatutnya berlepas jam 1.06 tengah hari, terpaksa berpatah balik semasa berada di New South Wales sebelum mendarat di lapangan terbang Sydney. Ya, dan insiden itu itulah di media sosial selepas seorang lelaki menjeritlah kepada kru dan juga kepada penumpang lain. Dia sambil dia pegang beg tu, dia menjerit, dan kita pun tahu dalam sistem keselamatan pun kalau terjadinya perkara sebegitu rupa, tindakan cepat harus dilakukan. Jadi pesawat itu terpaksa berpatah balik. Itu adalah peringkat kecemasan tertinggi apabila satu ancaman seperti itu. Ini dikongsikan salah seorang pesawat dalam penumpang dalam pesawat itu. Muhammad Zubir berkongsikan setiap rentetan selang beberapa minit daripada mereka turun daripada pesawat tersebut, dan sehinggalah pihak berkuasa, pihak Australia menahan individu tersebut. Kita tidak pasti sebenarnya apakah yang menjadi lontaran kata-kata individu tersebut, tapi pastinya ini bila kita menyentuh tentang satu peringkat kecemasan yang tinggi kan, ini yang membabitkan keselamatan kesemua penumpang itu terpaksa berpatah balik. Ya, atas sebab itu juga beberapa pesawat yang terpaksa ditangguhkan perjalanannya disebabkan insiden tersebut. Dan kita nak kongsikan juga yang berlaku di dalam negara kita Malaysia. Dalam negara. Kita tahu bahawa kita baru saja melepasi peringkat PRN, Pilihan Raya Negeri 6 negeri, dan perkabaran di Harian Metro mengatakan Datuk Muhammad Nasruddin Daud dijangka mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kelantan yang baharu nanti. Ya, dijadualkan mengangkat sumpah jawatan di Istana Negara Kubang Krian jam 3.30 petang dan beliau adalah calon yang memenangi kursi Dewan Undangan Negeri Dun Meranti pada PRN Sabtu lalu. Okey, dan semalam kita dapat menyaksikan majlis mengangkat sumpah telah pun dilakukan di negeri Kedah dan juga di negeri Sembilan. Okey, dan kita harapkan yang terbaiklah ke 6 negeri tersebut. Betul, semoga yang akan terus memperjuangkan, terus menggalas tanggungjawab dengan baik, dan dengan itu kita akan terus melihat, menyaksikan sendiri ini idola kita ni untuk memberikan persembahan pertama di Malaysia hari ini. Lagunya bertajuk Matahari. Tapi sebelum itu, apa kata kita saksikan VT ini dulu, Bandi Amok. Saksikan. Idola terlaki, tak lupa.
Bandi Amok atau nama sebenar Nasa Bandi Jumat mula mencipta nama sebagai penyanyi selepas menyertai kumpulan rock Fabians pada tahun 1983. Menggunakan nama Nasha Fabians, kumpulan ini menghasilkan beberapa album seperti 1001 Malam pada tahun 1989, Satu Antara Sejuta pada 1991 dan Lang Buana pada 1994. Selepas keluar daripada kumpulan Fabians, Nasha kemudiannya menukar nama panggilannya kepada Bandi. Bersama kumpulan Amok, Bandi mewujudkan identiti tersendiri dengan menggunakan topeng muka sehingga kini. Pada 1989, album pertama kumpulan Amok berjudul Tanpa Prejudis dikeluarkan. Mengetengahkan penampilan muzik rock metal, ternyata kumpulan Amok mempunyai peminat tersendiri. Mereka berjaya menghasilkan lebih 10 album. Antaranya album Tak Relevan pada 1999, Akar dan Bumi pada 2000 dan Dendam pada 2004. Antara lagu mereka yang popular seperti Matahari, Jernih, Aku Mahu Pulang, Hakikat dan Damai. Hampir 4 dekad menapak nama dalam bidang seni, Bandi Amok masih aktif menghiburkan peminat. Mencarimu yang berselindung dalam bayangan, ternyatalah keapaan menjadi duri dalam jiwaku. Semakin jauh menyusul matahari, semakin aku hilang arah. Tidak ku sangka yang terang akan suram, meskipun intan bayangnya juara berwajah. Biarpun gelap malam, mata terpejam, hatiku tenang. Kekusutan angsur pulang bersama bayang siang semalam. Baru ku tahu artinya sakit yang mencengkam dada, malam yang sesepi itu. Apa bukan jalan selebar dunia? Semakin jauh menyusul matahari, semakin aku hilang arah. Tidak ku sangka yang terang akan suram, meskipun intan bayangnya juara berwajah. Biarpun gelap malam, mata terpejam, hatiku tenang. Kekusutan angsur pulang bersama bayang siang.
yang semalam, baru ku tahu artinya sakit yang mencengkam dada, malam yang sesepi itu pembuka jalan selera bunyinya. Aku datang mencarimu yang berselindung dalam bayangan. Ternyatalah kealpaan menjadi bunyi dalam jiwaku. Yes, Bandi Amos. Silakan bang. Silakan bang. Yes. Wow. Silakan bang. Baik, alhamdulillah, masya-Allah, masya-Allah. Sihat? Alhamdulillah sihat. Silakan duduk bang. Memang satu kehormatan untuk kita lah menyaksikan sendiri persembahan Abang Bandi Amuk ni pagi ni. Memang lantunan suara tu sampai pagi. Masya-Allah, masya-Allah. Bila nyanyi lagu Matahari tu, terpacak matahari keluar. Kita minta hari ni tak hujan lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi macam mana bang? Rasanya dah lama juga abang tak berada dekat MHI ni. Saya rasa lebih 10 tahun lah. Nampak? Lebih 10 tahun. Lama sangat. Terima kasihlah Sudi. Dulu kalau dulu zaman dulu tu, TV3 ni adalah rumah kedua. Okey. So sejak dia rumah tu dah dijual. Tak adalah saja saya kau gurau. Tak ada. Sebenarnya saya rindu dekat masuk ke MHI ni. Lama sangat tak datang dan banyak sebenarnya cerita-cerita pasal Bandi ni. Kadang-kadang orang tanya Bandi sekarang buat apa? Betul. Apa projek apa program apa. Sekarang sebenarnya Bandi sibuk dengan show lah sekarang. Sibuk dengan show. Lepas tu ada berlakon filem, lepas tu ada buat untuk semangat zaman ni, untuk sebenarnya banyak benda-benda nostalgia tu banyak kat situ kan. Sebab mereka yang kat luar sana, Bandi sure kan bagi mereka kalau nak tahu pasal Bandi atau artis-artis yang legend yang lama macam Nash, macam Rahmat Mega, macam Joey, dia kena datang kat semangat zaman tu lah. Situ nostalgia sangat. Ya. Biar abang mendengar sendiri kan, abang menjadi nyanyian lagu abang, suara abang memang menjadi satu ikonik. Memang semua peminat pun sampai ke hari ini bertahun-tahun lamanya masih menyanyikan lagu abang. Perasaan dia bagaimana? Dan kini masih sangat-sangat relevan sebab abang sebutkan tadi banyak job ya, lakonan dan sebagainya. Bagaimana perasaan tu masih kekal relevan dan masih diingati sebagai seorang penyanyi evergreen? Saya sebenarnya nak cerita ni berdebar ni kan. Berdebar. Takut nanti kadang-kadang orang cakap Bandi ni berjaya sangat. Tapi sebenarnya alhamdulillah apa yang Bandi perjuangkan dengan Amuk sendiri dah 25 tahun. So kalau dengan Fabian dulu daripada tahun 79 tahun 80 sampai sekarang. Tapi sekarang Fabian dah ada diri sendirilah. Tapi kalau Bandi sekarang perjuangan dengan Amuk ni, Bandi rasa adalah sesuatu yang Bandi rasa Bandi pesan kepada mereka kat luar sana, kalau nak buat apa-apa pun dengan jujur, ikhlas, sebab kita akan dapat rezeki itu sustain. Dia akan panjang. Itu cerita dia. Tapi kalau kita buat satu benda tu kita buat macam 50-50, kita buat macam lewa tak lewa kan. Sambil lewa, benda tu akan dia tersekat di tengah jalan. Rezeki itu insya-Allah. Ya, itulah antara resipinya kan. Yang paling penting kan. Kita harus ada satu semangat kan, jujur dengan apa yang kita buat selama ni. Bang nak tahu lah, dulunya abang dia lah dikenali sebagai vokalis Fabian. Ya betul. 83 ada salah. Tahun 80. 80 lepas tu ada beberapa buah album kan dengan bersama Kelas Fabian. Lepas tu tahun 98. 98 ni kan. Baru macam bertukar. Betul. Menjadi kumpulan Amok. Ya, jadi nak tahu lah bang, macam mana boleh ada proses pertukaran tu daripada Fabian tukar pula jadi brand jadi Amok tu. Ini dia dah cerita dalam kain aku ni. Sebenarnya dia simple je, simple as that. Sebab kita dalam perjuangan ni sebenarnya kita kena ada responsibility, tanggungjawab. Dalam satu band tu kena ada tanggungjawab, lepas kena selalu buat postmortem. Lepas tu tak boleh simpan, tak boleh ada berpuak-puak dalam grup tu sendiri. So sebenarnya benda tu terjadi pada Bandi. So sebenarnya Bandi kalau ikutkan Bandi dalam buka Amok ni sebab Bandi rasa ada benda yang Bandi dengan Fabian Bandi tak dapat expose kan, Bandi tak dapat keluarkan. So Bandi rasa lebih baik Bandi buat satu benda yang Bandi nak sangat. Sebab umur kita akan berjalan. Dia akan berjalan sampai satu masa nanti bila satu level umur kita tu kita dah terlambat. So alhamdulillah apa yang Bandi buat tu dengan Amok ni, Bandi bersyukur kerana Bandi bekerja dengan orang-orang yang profesional di keliling Bandi. Sebenarnya Amok tu sebenarnya Bandi cerita terang dekat sini live ni, Bandi cakap Amok tu adalah Bandi adalah Amok. Yang lain tu adalah sessionis, orang-orang yang profesional yang sama-sama berjuang bersama-sama Bandi. So
Bandi rasa bersyukur dengan apa yang Bandi usahakan daripada dulu, daripada 98 tu, dengan meeting apa semua, kita jadi Amok tu jadi. Kalau ikutkan cerita, Amok tu adalah eksperimen saja yang kita buat semua. First, tapi bersyukur sebab Bandi rasa ni semua kerja dia lah. Kerja dia lah. Tapi dah tahu sikit Sofia. Kenapa abang jangan sensitif Okey tak. Kalau saya je sensitif. Tak ada macam-macam ni. Tak bukan. Macam ni. Okey. Tak, yang tu off record. Yang ni betul. Ni. Kenapa abang yalah daripada Fabian bertukar Amok, kenapa Amok kena pakai topeng? Dia sebenarnya satu yang sebenarnya pertama sekali saya nak beritahu lah dekat rumah saya. Saya ni tak handsome sangat. Apa dekat? Ada orang aura lain kan sebenarnya satu je. Kita kena buat satu kelainan. Bandi cerita dekat luar sana, tak kisahlah anda band mana pun, tapi tak kisahlah. Tapi karakter kena ada, image kena ada, lagu tu kena sesuai dengan apa yang kita nak. So Bandi dengan Amok ni, Bandi rasa segala apa yang ada dalam diri Bandi yang Bandi simpan selama ini, selama daripada tahun dulu tu, Bandi dah keluarkan, boleh katakan 95%. 95% Bandi dah keluarkan. Sebab Bandi rasa kalau ikutkan cerita dengan Fabian tu, Bandi cuma keluarkan 40% je. Baik. Cuma Fabian tu kelebihan dia sebab Bandi banyak buat lagu. Dengan Fabian tu sebab kadang-kadang Bandi bangga juga dengan Fabian sebab Fabian tu naik dengan lagu-lagu yang kita buat sendiri. Kita tak ada minta lagu siapa-siapa pun. So macam lagu Untuk Sayang, lagu Romi dan Julie, lagu Penantian, lagu apa Demi Cinta Ini, kita buat semua lagu sendiri. Lirik ke lagu kita buat sendiri sebab kita berjaya naik pun dengan atas usaha kita sendiri. Tetapi dengan Amok ni sebenarnya Bandi kasih chance pada pencipta lagu yang popular yang Bandi hormati seperti Sam Kromok. Sam Kromok dia tak pernah kasih lagu pada siapa. Dia cuma kasih pada Amok saja. Sebab dia kata Amok tu adalah adik dia cakap. Adik dia. So maksud dia Amok tu dengan Kromok tu lebih kurang. Lebih kurang. So dia kasih pada Amok. So Bandi appreciate dia lah. Abang, kita ada satu komen peminat pertanyaan. Kita bila abang ada sensitif apa? Tidak. Ni soalan peminat tanya bila abang nak buka emas. Topeng tu bila nak buka? Teringin nak tengok. Okey. Secara eksklusif di Malaysia hari ini. Tak boleh. Sebab tak, korang kena tahu tau. Kalau Bandi buka hari ni, bermaksud Amok tu akan lenyap daripada bumi Malaysia. Dia tak ada lagi Amok lah. Sebab Amok tu sebenarnya Amok tu A-M-U-K, M-U-K-A, K-A-M-U. Amok muka kamu. Siapa yang pakai topeng tu dia ada Amok. Jadi kalau Bandi tak pakai topeng, kalau buka live macam gini, bermaksud Bandi durhaka lah. Saya difahamkan abang ditawarkan ganjaran duit wang tunai untuk buka topeng semua. Dulu lah. Kan? Tapi rasa macam menyesal lah. Tak ada. Tapi Bandi rasa perjuangan Bandi selama 25 tahun, kalau Bandi buka hari ni adalah satu perkara yang Bandi rasa yang paling silap Bandi buat lah. Sebab kalau boleh Bandi nak maintain sampai ke akhir. Jadi bila masa yang kita nak tengok yang Bandi Amok, saya tahu, waktu sampai Jumaat. Lepas ni kantin belanja sama ada. Takkanlah salah. Okey bang, saya melihat percakapan abang, macam abang berbicara kan macam seorang yang mempunyai sifat kepimpinan tahu, macam dah plan setiap satunya dengan meeting, dengan mencorakkan Amok dan sebagainya. Jadi bagaimana abang sendiri tu mencorakkan diri sendiri supaya boleh memainkan peranan yang banyak, sebab bila Amok ni satu personality abang sendiri sebagai pelakon dan sebagainya, bagaimana abang mengubah berdasarkan apa yang diperlukan tu? Dia sebenarnya kalau ikutkan seorang individu yang berjaya, dia sebenarnya orang yang rapat dengan dia. Macam saya, isteri saya lah. Dia banyak jaga timetable saya apanya, Farida binti Harun nama dia. Dia yang jaga timetable kat mana. Sebab macam saya, kalau ikutkan, saya lepas berlakon Syaitan Munafik untuk filem tu akan keluar bulan 11 ke 12. So, dia akan kat mana schedule dia. Macam contoh sekarang ada Semangat Zaman pun sebenarnya ada benda schedule dia yang saya kena, kalau ikutkan saya seorang memang tak sempat. So, isteri saya dia akan tolong buatkan timetable tu. Awak kena ingat ni, jadual ni, awak kena ingat gini. Sebab saya tak boleh ingat sebab umur dah nak masuk 600. Umur dah masuk 600. Lupa. Kan letak cawan kat sini. Mana cawan tadi? Rupanya kat depan. Lupa. So bersyukur kita ada orang di samping kita yang mengingatkan saya. Macam hari ini pun saya datang sini pun, rumah saya cakap awak kena ingat pagi ke pukul berapa ke, dia ingatkan saya. Alhamdulillah. Sebab tu saya cakap di luar sana kepada mereka di luar sana, kejayaan tu bermula daripada rumah. Bermula daripada rumah. Kalau anda boleh jaga family anda dengan baik, bermaksud kalau kat luar sana insya-Allah anda boleh jaga dengan baik. Dan keduanya, dia 3 benda lah saya pesan. Pertama, kalau boleh jangan lupakan Allah. Solat jangan lupa. Kedua, kalau boleh ingatkan kedua ibu bapa anda. Jangan lupa ibu bapa anda, jangan
durhaka, jangan durhaka. Yang ketiganya, tolong buang sifat sombong. Sifat sombong. 3 perkara ni kalau anda jaga, insya-Allah akan selamat dunia akhirat, insya-Allah. Ya, 3 perkara kuat ini dan sihat tu. yang selalu saya dengar Abang Badi cakap lepas konsert ke apa showcase ini, 3 perkara yang betul. Abang Badi selalu ingatkan, dan doa jangan lupa. Ya betul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada mereka kat luar sana ingat betul. Rezeki insya-Allah. Okey bang, dengan ceritanya abang ada showcase nanti. Ya betul. 29 Ya, saya sebenarnya nak beritahu anda semua pada mereka nakkan nostalgia. Nostalgia tu satu benda-benda yang kadang-kadang budak-budak zaman sekarang ni dia tak nampak yang dulu ni tahu. Sebenarnya zaman time saya tu memang saya rasa is the best lah. Belum sebenarnya masa tu telefon pun tak ada masa tu. Kan masa tu zaman-zaman kaset, zaman CD lah. So Badi cakap tuan-tuan kepada anda semua kalau mereka nak nostalgia dekat semangat zaman ni 29 September tu adalah kemuncaknya lah. Terbaik. Dekat The Zep nanti Dekat The Zep, The Zep Kuala Lumpur. Sebenarnya saya show kat anda datang sebab benda tu anda akan nampak Nash dengan saya akan berduet dengan Nash. Saya akan berduet dengan Nash lagu Tiada Lagi Hidungmu. Lagu tu adalah salah satu antara lagu yang saya suka dan lagu yang tinggi yang saya rasa mencabar kebolehan saya, dan saya akan menyanyi dengan legendary Nash, Left Lavender, dan pada mereka-mereka kat luar sana jangan tak datang. Okey, jangan lupa. Datang dapatkan tiket dekat Zep Kuala Lumpur 29 September insya-Allah. All the best bang untuk abang. Okey, alhamdulillah insya-Allah untuk bang. Moga terus hebat macam ni. Alhamdulillah, semoga dimudahkan urusan, dirahmati, diberkati anda kedua. Kita terus mempersilakan abang untuk persembahkan yang seterusnya. Rumi dan Julie. Terima kasih. Silakan bang. Jadi kepada anda semua mungkin tertanya abang Badi Amok ada tak lagu baru? Ada. Ada single terbarunya. Single terbarunya iaitu Sedar, tapi lagu itu duet. Jadi kalau anda nak tahu perkembangan Badi Amok, silalah ke platform media digital. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus memberikan perhatian anda ke kaca TV sekarang ni untuk persembahan seterusnya daripada the one, the only Badi Amok. Yes, Rumi dan Julie. Saling bercinta, berjanji sehidup semati, bersumpah setia, kekal abadi. Yang luhur dan kasih sayangmu kekal abadi hingga akhir nanti. Oh, Roy dan Julie. Keabadian cintamu menjadi lambang setia, saling cinta menyintai antara sesama. Rumi dan Julie, lambang cinta yang luhur dan suci, tetap dikenang hingga kini. Oh cinta, Rumi dan Julie.
kasih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini bersama saya dan juga Afad. Dan pastinya di segmen kali ini kita akan bincangkan tentang bisul. Siapa boleh dapat bisul ni, kenapa dia datang, dan juga ada golongan yang macam kanak-kanak, remaja ni sering kali mendapatnya. Ada yang berulang kali. Jadi apakah jawapan bagi semua persoalan ini kita akan bincangkan. Jadi kita terus saja ingin bersama dengan Dr. Syaruniza Mat Syair, pakar perunding bedah am KPJ Rawang. Terima kasih Doktor. Sudah datang bagi berkongsi tentang bisul ni. Mungkin ada di antara kita yang yalah macam kita sebut di awalnya tadi, tak ambil tahu pun pasal bisul ni. Tapi anda kata kalau kita dah terkena, dia punya sakit, sampai nak buat kerja seharian pun tak boleh, Sofia, kan? Jadi macam mana tu permulaan ni? Adakah bisul ni sebab darah kotor ke, dijangkitan apa-apa ke? Silakan Doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada TV3 dan Malaysia kerana menjemput saya daripada Hospital Pakar KPJ Rawang. Okey, hari ini saya nak berkongsikan sedikit maklumat tentang topik hari ini berkenaan dengan bisul. Jadi tanya tadi kenapa ada setengah-setengah golongan yang seperti sering mendapat bisul, kan? Okey, sebenarnya bisul ni boleh dapat pada sesiapa saja, pada mana-mana peringkat umur. Okey. Tapi kalau macam kita lihat kenapa macam contohnya kanak-kanak sering mendapat bisul. Ini sebenarnya ada kena-mengena dengan kebersihan seseorang itu juga. Jadi kanak-kanak ni kadang-kadang dia ambil mudah berkenaan dengan kebersihan. Lepas main tak basuh tangan, ataupun kadang-kadang bila bermain dengan kawan-kawan, mana-mana kawan-kawan yang ada penyakit dia tak kisah pun. Dia campur saja, kan. Jadi bisul ni boleh berjangkit? Setengah-setengah bisul yang kat permukaan kalau kita sentuh boleh berjangkit. Setengah-setengah. Anda kata kalau bisul tu ada kat tangan seseorang tu, kalau kita bersalaman ke tersentuh ke, boleh terkena kat kita juga. Pada budak-budak lah, pada kanak-kanak. Okey, ini kita nak cakap tentang mungkin ada golongan dewasa juga yang terkena bisul. Tadi doktor ada menyentuh berkenaan dengan kita kena menjaga kebersihan lah. Tapi ada juga di antara orang dewasa ni yang dah jaga kebersihan, dah mandi guna sabun antibakteria dan sebagainya. Tapi tetap juga kena bisul berulang-ulang kali. Apakah mungkin sebab terjadinya perkara itu? Okey, kalau untuk dewasa, kadang-kadang selain daripada kita lihat pada persekitaran, kita kena lihat pada pesakit itu sendirilah. Contohnya pesakit itu mungkin ada masalah-masalah kesihatan yang dia tak sedar. Contohnya macam dia ada kencing manis. Jadi kalau ada kencing manis, kadang-kadang dia mudah dapat jangkitan kuman kerana imuniti dia agak rendah. Jadi kadang-kadang ada pula penyakit-penyakit yang agak jarang sebenarnya, tapi dia ada masalah imuniti secara lahir. Itu kena buat pemeriksaan lebih lanjut lah. Doktor, dia setengah ni mungkin dia kena bisul dan sebagainya, dia malu untuk berjumpa dengan doktor, dia malu untuk beritahu orang, tak nak dapat kerawatan dan sebagainya. Kalau dibiarkan, adakah kebiasaan akan hilang sendiri ataupun dia boleh melarat menjadikan tisu kita tu jadi rosak dan sebagainya? Okey, kalau peringkat awal, makna betul-betul peringkat awal lah, makna dia sedar dan dia tahu ini ada masalah. Kalau dia pergi jumpa doktor, dia boleh dapatkan rawatan tanpa pembedahan. Kadang-kadang dengan antibiotik, lepas tu tuaman pada bahagian yang bengkak merah tu, bisul yang kecil tu kadang-kadang boleh sembuh dengan sendirinya. Tapi dia kena pastikan betul-betul sebab bisul ni sebenarnya ada banyak jenis. Kita orang Melayu panggil semua bisul, tapi dari segi terma perubatan dia ada macam absces, ada kebangkel, ada infected sebaceous cyst, cellulitis, necrotizing fasciitis. Semua ini memerlukan rawatan-rawatan pembedahan yang berbeza. Jadi dia kena kenal pasti betul-betul apa masalah dia. Okey, jadi kita sebagai orang biasa ni, kita tak tahu tau. Macam doktor cakap, semuanya bisul. Jadi apa mungkin perbezaan-perbezaan yang mungkin doktor boleh kongsikan tadi, dan macam mana cara kaedah rawatan yang sesuai? Okey, kalau macam contohnya absces, absces tu bisul juga. Jadi kalau absces ni apa yang perlu dilakukan adalah pembedahan kita panggil IND, incisional and drainage, di mana kita buat satu torehan pada kulit tu. Lepas tu kita akan keluarkan semua nanah dan kita akan cuci bahagian dalam cavity itulah sampai bersih. Kemudian kalau contohnya kalau penyakit apa lagi? Kebangkel. Kebangkel tak cukup dengan torehan. Kebangkel kita perlukan kita perlu buang kulit yang terlibat. Jadi maknanya pembedahan tu akan jadi bergantung pada saiz kebangkel. Kemungkinan dia akan dapat satu sebesar 20 sen lubang ataupun sebesar 50 sen ke sebesar pinggan ke pun boleh jadi. Kita panggil saucerization. Saucerization memang kita kena buang semua tu, kulit-kulit tu. Kemudian kalau macam infected sebaceous cyst, tak cukup dengan pembuangan bahagian-bahagian terlibat, kita perlu buang kantung dia. Dia ada kantung. Infected sebaceous ni dia sebab tersumbat kilang lemak dia ataupun kilang minyak, jadi kita perlu buang semua kilang tu. Jadi itu pembedahan yang lain pula.
Baik, kita melihat begitu banyak jenis dan setiap satu ini perlu dilihat oleh doktor sendirilah supaya untuk menentukan rawatan itu. Dan adakah ini kebiasaannya menjadi satu perkara yang normal untuk melalui pembedahan bila kita mendapat bisul ni, doktor? Macam saya kata tadi, kalau macam pada peringkat awal, ada setengah-setengah jenis bisul yang boleh dirawat dengan antibiotik. Tapi betul-betul peringkat awal lah. Maknanya dia belum berlaku pengumpulan nanah, belum berlaku perebakan semua. Dia boleh dengan antibiotik saja. Tapi kebanyakannya memerlukan pembedahan, sama ada pembedahan kecil atau pembedahan besar. Baik. Tapi nasihat doktor kan, kita ni sebagai orang biasa kalau nampak bisul kita jangan picit kan? Betul. Sebab takut dia merebak bakteria apa semua tu kan? Ya, betul. Jadi jangan buat sendiri. Jangan pergi picit benda tu. Kita pantang lah, ada benda-benda je macam nak ambil jarum, nak cucuk kan. Jangan lepas ni. Okey, kita ada perkongsian yang dikongsikan seorang pengalaman seorang pesakit bisul ini yang bukan sahaja sekali dua tapi berkali-kali di tempat yang sama. Jadi kita nak dengarkan apakah jalan penyelesaiannya. Jom. Bagai igawan ngari, gadis berusia 25 tahun ini tidak menyangka benjolan kecil yang disangka jerawat biasa boleh membawa kepada masalah bisul yang lebih besar. Mengimbau kembali masalah yang menimpanya hampir sedekad lalu, Nur Anisa Muhammad Azmi terpaksa menyembunyikan rasa tidak selesa akibat bisul daripada pengetahuan keluarga kerana malu. Malah benjolan merah tersebut beberapa kali menyerang kawasan belakang badan yang sama meskipun sudah diubati. Masa kena bisul tu mula ingat macam jerawat, tapi lama-lama dia makin membesar tau. Dia jadi warna merah, and then bila saya tekan sakit lah, sakit, and then lama dia macam bernanah. Masa tu saya tak beritahu parents saya sebabnya saya takut. Macam mana parents saya tahu bila saya duduk tu dia pecah, and then parents saya tanyalah kenapa ada darah tu dekat seluar saya kan. And then saya barulah saya beritahu parents saya yang saya ada bisul. Seingat saya lah, time saya kena bisul tu dia punya besar macam duit 50 sen. Parents saya baru bawa saya pergi jumpa doktor lah. Doktor masa pergi klinik tu, doktor ada buat sedikit surgery untuk buang dia punya mata tu. Another time yang saya kena, parents saya buat rawatan secara tradisional, like diorang gunakan biji anin kalau tak silap saya, itu macam ubat Cina tau. Diorang sapu tampal dekat kawasan bisul tu. Diorang kata itu untuk mengecutkan bisul tu. Tapi dia naik lagi yang kali ketiga, tapi itu kat bahagian lain pula. And then yang itu parents saya pun decide untuk bawa ke klinik untuk doktor buat sedikit surgery juga untuk keluarkan biji bisul tu, mata bisul tu, sorry. Apa yang saya boleh katakan bila kena bisul ni kan, dia sangatlah sakit sebabnya dia pedih tau. Sebab kat bahagian bila kita duduk kita tak rasa selesa, and then sebab dia punya nanah terlampau banyak, and then darah. Pedih lah, if kita nak mandi pun kena kat kawasan situ. After saya punya surgery tu, parents saya kena jaga saya sikit lah. Maksudnya tak boleh nak mandi, kena cuci luka tu, tak boleh nak kerap mandi sangat. Bila dah besar ni rasa fobia lah kalau kita kena lagi bisul tu, sebab kita tahu kan macam mana perasaan kena bisul, sakit dia macam mana. Kalau nak elakkan terkena bisul lagi, mesti kena jaga kebersihan lah. Lagi satu, kena pastikanlah pakaian kita guna tu sentiasa bersih. Bisul ni sebenarnya banyak komplikasinya. Ya. Ada kata kalau kita tidak merawat dengan kadar segera, kadar cepat, saya rasa ianya boleh merebak. Dan seperti mana yang dikatakan tadi, saya rasa bukan sahaja bisul ini berlaku di satu badan, bukan satu badan tapi satu tempat sahaja, tapi ianya mungkin boleh merebak ke tempat lain kan. Itu menjadi masalahnya, dan mungkin doktor sendiri boleh memberikan komen berkenaan dengan kes yang kita baru saksikan tadi. Okey, pertamanya saya kurang jelas dia punya sakit tu. Dia kata dekat bahagian belakang, maksud dia belakang badan ataupun bahagian, contohnya bahagian dekat dengan tubuh kan. Lepas tu masa umur berapa dia kena? Masa kecil ataupun baru-baru ni?
Okay, kalau macam masa kecil, kadang-kadang macam saya cakap tadi lah, kita kena tengok persekitaran masa tu. Mungkin dia pergi taska, pergi rumah pengasuh. Jadi kita kena periksa kawasan yang dia selalu dihantar tu. Kadang-kadang mungkin kat situ ada kanak-kanak lain yang turut sama ada jangkitan kuman. Kalau remaja bagaimana, doktor? Kalau remaja biasanya kalau macam dia tak ada di kawasan-kawasan taska ataupun tempat-tempat yang sempit, jadi dia kena tengok balik dia punya masalah kesihatan lain macam saya cakap tadi. Periksa darah untuk cek kencing manis ataupun kalau perlu jumpa dengan pakar kulit. Pakar kulit untuk dia buat pemeriksaan sama ada penyakit-penyakit contohnya autoimmune yang lain yang menyebabkan dia punya imuniti rendah yang perlu dirawat secara ubat lain lah, selain daripada antibiotik. Selain daripada itu, kalau apa yang dia boleh lakukan, dia kena pastikan dia selalu membersihkan badan dengan sabun yang ada antiseptik. Pastikan kawasan persekitaran dia, di bilik dia, kapan di sekolah dia sentiasa bersih. Dan kadang-kadang ada doktor yang mungkin akan memeriksa lebih lanjut lagi sebab ada setengah-setengah kes kita panggil sebagai carrier kepada kuman-kuman yang menyebabkan abses ni. Jadi kalau kes-kes macam tu, doktor akan membuat suapan hidung contohnya untuk memeriksa mungkin kuman tu ada kat situ. Okey, anda kata kalau ada di antara kita yang mungkin ikhtiar, mungkin menggunakan cara kaedah rawatan tradisional, jadi apa pandangan doktor pula tentang perkara ini? Kalau tanya saya, terus terang saya cakap, elakkan daripada melakukan kaedah tradisional lah. Sebab kaedah tradisional ni, satu dia tak ada kajian yang betul. Kan? Jadi kadang-kadang ubat-ubat yang dia letak tu cuma macam kontrol symptoms, contohnya kontrol sakit sikit, tapi dia punya punca kuman tu masih ada di situ. Jadi kita perlu keluarkan kuman itu untuk elakkan daripada berulang. Kalau tidak, dia punya komplikasi, kalau kita tak rawat dengan betul pada peringkat awal, komplikasi dia akan jadi lebih teruk dan rawatan lebih sukar. Sebab saya ada terbaca yang mana mungkin ada yang kena bisul tu, mereka kata ambil kain yang panas, tuam dan dia letak dekat bahagian bisul tu. Kan? Itu kalau peringkat awal boleh kan? lagi. Yang tu peringkat awal boleh lagi kan. Tapi anda kata kalau dah merebak dan sebagainya. Bernanah, jangan. Macam saya bacakan tadi ada antara jenis-jenis bisul termasuknya cyst dan sebagainya. Kalau itu dibiarkan, contohnya individu ni dibiar dan sebagainya, apakah antara komplikasi yang boleh berlaku, doktor? Okey, kalau kita biarkan jangkitan kuman peringkat awal ni, kerana kalau dia pecah keluar tak apa. Kalau pecah keluar maknanya kita just buat dressing, should be okay. Tapi kalau dia pecah ke dalam dan merebak contohnya, dia masuk ke dalam salur darah ataupun dia merebak ke bahagian-bahagian lapisan bawah kulit, sehingga terbentuk yang necrotizing fasciitis. Necrotizing fasciitis ni di mana dia makan bawah kulit, tapi kulit nampak okey lagi. Bila kita buat pembedahan, baru kita perasan dia punya kat bawah kulit tu semua dah mati semua. Jadi terpaksa rawatan pembedahan tu terpaksa dilakukan dengan agak besar. Dan sembuh dia memang lagi lama lah. Sebab saya ada terbaca juga yang mana mungkin terkena bisul ni, bisulnya kerap kali berulang dapatlah kan. Tapi bila dah periksa dengan doktor, doktor mengesahkan bahawa dia terkena kanser kulit. Jadi adakah disebabkan bisul juga boleh terkena kanser kulit atau sebagainya? Bukan bisul itu menyebabkan kanser kulit, tapi mungkin dia sudah ada kanser pada peringkat awal. Jadi bila dia ada kanser, dia punya sistem imun dah agak terganggu. Jadi dengan itu dia senang dapat jangkitan. Baik. Baik, akhir sekali doktor nasihat kepada orang ramai yang mungkin keluarga mereka ada bisul dan sebagainya, apa yang patut mereka lakukan? Silakan doktor. Okey, pertama sekali saya nasihatkan kepada semua di sana, kalau boleh pertama sekali mesti jaga kebersihan dengan betul. Selepas kita melakukan apa-apa aktiviti, harus membersihkan tangan sebelum menyentuh benda-benda lain, dan apa-apa peralatan yang kita gunakan juga mesti dibersihkan dengan betul. Yang kedua, sekiranya ada pembengkakan ataupun apa-apa merah kat kulit yang kita tidak pasti, cuba dapatkan khidmat profesional lah, rawatan profesional, pergi klinik, minta tolong doktor cekkan dan sahkan penyakit-penyakit itu, jenis-jenis bisul tu sama ada cukup dengan antibiotik atau memerlukan pembedahan. Okey, itu dia saranan dari doktor. Jadi anda semua kena jaga kebersihan diri anda, dan bukannya kita duduk dekat atas bantal boleh tumbuh bisul, bukannya. Jangan duduk cakap kan. Okey, jadi kena jaga kebersihan, itu yang paling penting. Betul, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Syahruniza Mat Syahir, pakar perunding bedah am di KPJ Rawang sudi belakang masa, dan semoga ini memberikan satu untuk kita terus berjumpa dengan doktor sekiranya kita ada mengalami masalah bisul. Okey, kita akan berehat seketika, Fad. Okey, dan kembali selepas ini kita nak bercakap tentang promosi pameran Wood and Lifestyle Fair 2023 di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana.
Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini, dan di segmen kali ini kita akan bincangkan pula tentang promosi pameran Wood and Lifestyle Fair 2023. Saya terus bersama dengan Datuk Larry Seng Wei Shen, Pengerusi Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB, dan juga Encik Muhammad Kamarul Zaman Syamsuddin, pengasas Dapur Idaman. Terima kasih meluangkan masa bersama kita pagi ini. Terima kasih. Mungkin kita nak mulakan perbincangan ini kan. Dalam misi untuk memajukan industri perkayuan, difahamkan MTIB ini rancak dalam mengendalikan program-program promosi, antara penganjuran pameran. Jadi yang Muhammad Datuk boleh kongsikan sedikit tentang penganjuran ini dan bagaimana ia boleh memanfaatkan keselama rakyat Malaysia. Okey, terima kasih Sofia. MTIB telah menganjurkan Wood and Lifestyle Fair sejak tahun 2016. Setiap tahun WLF akan dianjurkan di lokasi di Semenanjung Malaysia dan di Sabah. Dan tahun ini WLF telah diadakan di Kuala Lumpur pada bulan Mac, wilayah Timur Kuantan pada 16 hingga 20 Ogos, di East Coast Mall, dan di wilayah Selatan Johor pada 2 hingga 5 November di Angsana Mall, Johor Bahru. Penganjuran WF wilayah Timur yang bermula besok merupakan pameran WF yang siri ke-36. Wow. Untuk makluman bersama, penganjuran WLF bermula tahun 2016 dan telah mencatat jualan yang keseluruhan hampir 51 juta ringgit. Objektif utama program ini adalah bagi memperkenal dan mempromosi produk dan perkhidmatan oleh usahawan PKS perkayuan kepada pengguna domestik dan meningkatkan share pasaran bagi produk dan perkhidmatan berkaitan perkayuan. Ini juga selari dengan plan strategik industri perkayuan negara untuk mencapai sasaran jualan tempatan sebanyak 20 bilion ringgit. Wow. Dan melihat sasaran apa telah pun dikecapi daripada sudut jualan sebelum ini, pastinya ini boleh menaikkan lagi industri perkayuan. Dan YB Datuk ni menyebut tentang sambutan yang diraih ini dan aktiviti menarik yang akan disajikan kepada para pengunjung. Apa yang boleh kita nantikan, Datuk? Ya, dalam setiap penganjuran WF, kita akan ada karnival jualan perabot, antaranya kabinet dapur, wardrobe, set bilik tidur, perabot taman seperti gazebo, dan tidak ketinggalan produk-produk ukiran kayu. Selain daripada karnival jualan, pameran ini juga akan diadakan Timber Talk dengan topik-topik berkaitan dengan industri perkayuan. Aktiviti menarik untuk para pengunjung seperti demonstrasi pembuatan minyak wangi daripada Parti Garu, demonstrasi ukiran kayu, DIY item perkayuan, dan ada pertandingan kuis perkayuan dan lain-lain. Saya melihat aktiviti itu saja mampu untuk menarik minat supaya boleh explore apa yang kita lakukan dalam industri perkayuan. Dan mungkin Cik Kamarul juga boleh berkongsikan bersama kita antara yang menarik tentang syarikat Dapur Idaman. Silakan. Okey, untuk makluman semua, syarikat Dapur Idaman ini ialah dia mengeluarkan produk yang berasaskan kayu, iaitu plywood, seperti kabinet dapur, almari, kabinet TV. Dia biasa kalau orang nak buat kabinet yang almari yang cantik, dia buat almari macam ala-ala hotel, dia custom ikut ikut bilik. Okey. Kemudian tema lah kiranya. Tema. Kita boleh ikutlah apa yang pelanggan nak. Okey, untuk makluman juga, Dapur Idaman ini ditubuhkan pada 2011. Okey, 2011 hingga sekarang dah 13 tahun. Wow. Dah 13 tahun. Okey. Kemudian Dapur Idaman ni ialah kelebihan dia, kita menggunakan solid board. Okey, solid board ni dia bukan habuk kayu, dan kita pernah ada pengalaman banjir pada beberapa tahun lepas. Kabinet kita tenggelam banjir. Jadi masa tu kabinet tak ada masalah. Dia stay steady kabinet tu. Macam tu. Kualiti itu memang dijaga. Memang kita betul-betul jaga. Yang penting Dapur Idaman ni kalau dia nak keluarkan tempahan, kita mesti buat 3D design. Supaya apa? Supaya pelanggan ni dia akan dapat apa yang dia inginkan. Jadi dia akan dapat tengok dulu design tu sebelum dia dapat yang betul lah. Macam tu. Dia semestinya boleh melihat sendiri Dapur Idaman di pameran itu nanti. Ya, boleh. Ya. Mungkin bagi YB Datuk sendiri, harapan dalam penganjuran WLF kali ini tahun 2023, apa yang Datuk inginkan
daripada penganjuran kali ini? Ya, WLF di negeri Pahang dan Johor ini tidak diadakan hampir 2 tahun kerana PKP. Saya mengharapkan kehadiran yang sangat luar biasa daripada seluruh penonton MHI untuk hadir meraihkan pameran ini. Saya menyuruh penonton di seluruh negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan untuk hadir beramai-ramai ke ruang Lega East Coast Mall, Kuantan pada 16 hingga 20 Ogos bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan perabot yang berkualiti dengan harga yang sangat berpatutan. Untuk WLF Wilayah Timur ini seramai 20 usahawan akan terlibat dan difahamkan ramai yang akan menawar diskaun kepada pengunjung yang datang. Kalau nak diskaun yang besar, you cari Kamarul lah. Dia boleh kasih. Dan bagi penonton di selatan tanah air, jangan lupa datang beramai-ramai ke Angsana Mall, Johor Bahru pada 2 hingga 5 November nanti. Itu antara informasinya dan seperti disebutkan Cik Kamarul sendiri, Dapur Idaman telah pun menyertai pameran Wood and Lifestyle Fair Wilayah Timur sejak awal penganjuran tahun 2016. Ya, jadi satu jurang masa yang sangat panjang dan pandangan Cik Kamarul sendiri tentang penganjuran WLF kali ini khususnya untuk para usahawan untuk lebih berjaya. Okey, secara peribadinya saya sangat berterima kasihlah kepada MTIB kerana menganjurkan program ni. Okey, sebab saya ingat program fair ni kebiasaan di Lembah Kelang saja. Tapi MTIB bawa ke Kuantan, bawa ke Kuantan dan dia memberi peluang kepada PKS untuk terus majulah untuk berkembang. Okey, kemudian kelebihan fair ni mana-mana pelanggan yang tak sempat hadir ke showroom kita, dia akan pergi ke fair ni untuk tengok macam-macam yang ada. Kat sinilah peluang. Jadi bukan kabinet saja. Dia ada macam-macam. Ada macam almari, lepas tu furniture garden, macam-macam ada lah. Ini sesuai untuk semula, sama ada untuk pindah ke rumah baru ke ataupun nak update perabot di rumah sebagainya. Ini pameran pasti perlu anda datang. Dan akhir sekali dalam masa 1 minit ini, Datuk, akan bermula esok. WLF Wilayah Timur 2023, dia apa antara tawaran yang menarik yang Dapur Idaman bakal tawarkan? Okey, untuk fair ni kita akan bagi hadiah lah. Okey, aksesori kabinet atas, yang aksesori kabinet atas kita bagi, lepas tu basket bawah. Okey, lepas tu yang special untuk fair ni saja kita akan bagi air fryer. Okey, air fryer ni kita tambahan, dia muat kalau nak guna tu dia boleh bakar seekor ayam lah. Yang ni untuk khas untuk fair ni saja. Dalam masa 5 hari ni lah kita akan bagi hadiah macam tu. Okey, dan akhir sekali Datuk, satu pesanan untuk orang ramai datang, orang ramai untuk memeriahkan lagi, silakan. Ya, saya berharap kita semua boleh datang untuk Kuantan dan di November pergi ke Johor Bahru dan kita ada banyak-banyak produk perkayuan yang sangat berkualiti dan harga yang berpatutan. Itu saja daripada saya. Terima kasih Datuk. Khas untuk anda semua di pameran Wood and Lifestyle Fair 2023. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk dari Seng Wei Shen, Pengerusi Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB, dan juga Encik Muhammad Kamarul Zaman Syamsuddin, pengasas Dapur Idaman. Semoga dipermudahkan, ramai yang datang dan kita terus menjayakan industri perkayuan. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, teruskan menonton Malaysia Hari Ini. Okey, Malaysia Hari Ini kini kembali, ada lebih kurang dalam 5 minit saja lagi ni untuk kita melabuhkan tirai. Sofia, pernah terfikir tak, anda kata kalau Sofia ni seorang pemancing kan, nak pergi mancing, memang nak mancing ikan, tapi masa dalam perjalanan nak mancing ikan tu terjumpa pula harta karun. Oi. Kan? Terpancing harta karun tu. Kan? Okey, ini fikir ikan dah. Betul. Ini yang terkandung di akhbar Cosmo hari ini. Hazanah British ditemui di Lipis. Barang kemas termasuk loket usia hampir 1 abad ditemui terbenam di Sungai Rengai. Dan kalau kita lihat gambar di sini, inilah dia loket emas zaman pemerintahan Ratu Victoria dan sejumlah wang shilling lama yang
yang ditemui seorang pemancing di Sungai Rengai Lipis Pahang baru-baru ini. Kan? Tu ayam dapat di kaki Tok Mat Risha sampai tahu. Kan? Okey, dan juga saya lihat di sini Utusan Malaysia fokus security makanan dalam bajet 2024. Ini untuk memastikan tidak lagi timbul kos sara hidup, isu kenaikan kos sara hidup di mana dalam pembentangan belanjawan 2024 Oktober ini perlu dipastikan tidak timbul lagi isu ini dan langkah untuk berterusan kegunaan tempatan mengurangkan import makanan ke Malaysia yang mencecah 75.5 bilion tahun lalu. Jadi ini antara perlu diperhalusi lah. Sebab ialah makin lama makin tinggi kosnya. Ya, kan? nanti kita hentikan dalam bajet 2024. Okey, tengok ni. Saya nak buat pukau kat awak ni. Wah, itu dulu. Saya boleh call awak dan pukau awak. Nampak? Dulunya pukau macam tu. Sekarang ni guna telefon saja. Boleh kita pukau seseorang tu. Kan, scam pukau menerusi telefon. Bahaya tak bahaya? Kita akan bincangkan esok. Dekat Malaysia hari ni nantilah. Jadi kepada anda semua, boleh kita jaga diri baik-baik lah. Ingat kalau ada bisul tu, kena jumpa dengan doktor dan jaga kesihatan diri anda. Terima kasih. Saya Sofia. Saya Fazil Fuad. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.